Baik, kita pergi pula kepada slide yang seterusnya. Al-asbab. Al-asbab iaitu sebab-sebab yang membawa kepada khurujul mar'ah ilal amal. Mestilah apabila kita nak mengatakan seseorang wanita itu patut keluar bekerja, mestilah ada sebab-sebab dia. Jadi berdasarkan sebab-sebab ni maka Islam membenarkan. Maka Islam membenarkan. Baik. Pada ayat yang pertama ni kita akan beritahu tentang orang perempuan ni selain daripada keluar bekerja, ni sebagai mukadimah pada perenggan ini. Selain daripada keluar bekerja, orang perempuan yang keluar dari rumah ada lagi tujuan selain daripada bekerja, iaitu belajar semua kan. Jadi yang ni kita beritahu pada ayat yang pertama. Hunaka ba'dun nisa. Hunaka ba'dun nisa tahtaju ilal khuruj من البيت لأجل طلب العلم والتعلم والدراسة. Okey. هناك بعض النساء. Di sana ada setengah-setengah wanita tahtaju ilal khuruj. Mereka ini perlu kepada keluar minal baiti, daripada rumah, li ajli talabil ilmi. Untuk li ajli ni min ajli maksud dia. Untuk talabil ilmi, menuntut ilmu, wa ta'allum, belajar, wa dirasah, mengaji, ada pengajian. Wa kama arafna, barulah kita beritahu ada juga perempuan yang keluar untuk bekerja. Wa kama arafna hunaka asbabun khassa li jawazi khurujil mar'ati minal baiti lil amal. Dan sebagaimana kita tahu, wa kama arafna hunaka asbabun khassa. Di sana ada sebab-sebab yang khusus, yang special. Ada sebab-sebab yang khusus. Li jawazi khurujil mar'ah. Untuk mengharuskan keluarnya orang perempuan, keluarnya wanita minal baiti, dari rumah, lil amal, untuk bekerja. Okay, kita baca sekali lagi dari awal. Hunaka ba'dun nisa tahtaju ila al-khuruj min al-baiti li ajli talabil ilmi wat ta'allum wad dirasah. Wa kama arafna hunaka asbabun khassah li jawazi khurujil mar'ah min al-baiti lil amal. Ada sebab-sebab khusus yang sangat spesial yang mengharuskan orang perempuan keluar dari rumah. Mungkin, kita beritahu mungkin itu, mungkin ini. Mungkin turidul mar'ah an tahsula 'ala al-amwali li nafaqatil usrah. Ya, mungkin turidul mar'ah, seorang perempuan tu dia hendak, turidul mar'ah an tahsula 'ala, untuk mendapat al-amwal, dia mendapatkan duit, li nafaqatil usrah, untuk perbelanjaan keluarga. Wa min hadhihi nuqtah, jadi perempuan yang keluar untuk memenuhi keperluan keluarga ni, ada kisah kan dalam sejarah Nabi Syuaib. Ketika Nabi Syuaib uzur, dia tak ada anak lelaki Nabi Syuaib ni, maka anak-anak perempuan dia terpaksa keluar dari rumah untuk mendapatkan bekalan air. Ini cerita dia. Jadi kita ambil cerita ni, kita letak dalam karangan kita dengan bahasa yang mudah. Baik, kita baca dulu. Mungkin turidul mar'ah, di sini mungkin turidul mar'ah an tahsula 'ala al-amwali li nafaqatil usrah. Baik, nuqtah kita, poin kita ialah untuk li nafaqatil usrah. Wa min hadhihi nuqtah, dari poin ini, dari poin nafkah usrah, perbelanjaan keluarga. Wa min hadhihi nuqtah, kalau dalam bahasa Melayu kita kata dalam konteks ini, dalam perkara ini, nastafidu min qissati banat rasulina Syuaib. Ini cara kita tulis. Nastafidu, kita ambil faedah, kita ambil pelajaran, min qissah, daripada kisah, daripada cerita banat rasulina Syuaib, anak-anak perempuan Nabi kita, Rasul kita Syuaib.
allati qad kharajna min baitihinna liajli al-husuli 'ala al-miyahi. Allati yang mereka itu qad kharajna telah keluar min baitihinna dari rumah mereka liajli al-husuli 'ala al-miyahi untuk mendapatkan air. Wa abuhunna dan ayah mereka syaikhun ajuz, dan ayah mereka adalah lelaki tua yang uzur. Ketika itu Nabi Syuaib sudah uzur. Baik, nastafidu min qissati banat Rasulina Syuaib allati qad kharajna min baytihinna liajli al-husuli 'ala al-miyahi wa abuhunna syaikhun ajuz. Dan Nabi Syuaib ketika itu adalah seorang lelaki tua yang uzur. Okey, kita balik kepada negara wal mujtama' atau ad-daulah. Okey. Ni kita bercakap tentang sebab-sebab yang satu sebab itu untuk nafkah keluarga di sini. Untuk nafkah keluarga, untuk perbelanjaan keluarga. Satu sebab lagi ialah negara perlukan kepada khidmat orang perempuan, betul tak? Ya. Okey, jadi kita tulis dalam ayat ni wal mujtama' atau ad-daulah yahtaju ila khidmatin nisa. Yahtaju, maaf ni alif hamzah qata di bawah. Wal mujtama' atau ad-daulah yahtaju ila khidmatin nisa'i fi majal at-ta'lim wat-tarbiyah. Wa hadhihi al-a'mal tunasibu lil-mar'ah. Okey, wal mujtama', masyarakat, dan ad-daulah atau ad-daulah negara. Yahtaju ila khidmatin nisa, perlu kepada perlu kepada khidmat orang perempuan, khidmat wanita. Mereka perlu kepada khidmatin nisa, ya, mereka perlu kepada tenaga khidmat wanita. Fi majalin, dalam bidang-bidang at-ta'lim, pengajaran, pendidikan, wat tarbiyah, ya, bidang pendidikan. Wa hadhihi al-a'mal tunasibu lil mar'ah. Kerja-kerja ini, tugasan-tugasan ini tunasib, ya, sesuai dengan perempuan. Wa kadzalika hunaka al-a'mal al-khassah lin-nisa' faqat. Wa kadzalika hunaka al-a'mal al-khassah lin-nisa'i faqat. Okey, dan kita beritahu juga ada juga dalam masyarakat negara kita ini, kerja-kerja tu dia hanya sesuai untuk orang perempuan sahaja. Wala tunasib lirijal. Wala tunasib lirijal, dan tak sesuai dengan orang lelaki. Okey, apa contohnya? Mislu al-mumarridah. Al-mumarridah iaitu contohnya nurse, jururawat. Ini kurang sesuai dengan lelaki. Walaupun kita tahu sekarang ni ada jururawat lelaki kan. Tapi tak ramai. Sebab bidang ni memang dia sangat sesuai untuk orang perempuan sahaja. Ya. Mungkin perlukan pada khidmat jururawat lelaki tu sikit-sikit lah bila ada pesakit-pesakit lelaki yang uzur. Semua tu perlukan kepada tenaga yang kuat untuk angkat pesakit. Maka di situlah jururawat lelaki diperlukan. Tapi ala wajhil umum, secara umumnya nahtaju ila al-mar'ah, ya, sebagai al-mumarridah. Wa ala kulli hadhihi al-asbab. Kita bagi berapa sebab di sini? Kita bagi 3 sebab. 1, nafaqatul usrah ni di sini. Yang kedua, khidmatin nisa ni. Ad-daulah ni yahtaju ila khidmatin nisa. Dan yang ketiga ialah al-a'mal al-khassah lin-nisa faqat. Ya, al-a'mal al-khassah lin-nisa'i faqat. Jadi kita ada 3 hujah, 3 sebab yang membolehkan khurujul mar'ah ila al-amal. Okey. وعلى كل هذه الأسباب تسمح وتؤذن الإسلام للنساء الخروج من بيتها للعمل. Berdasarkan sebab-sebab inilah maka tasmah, ya, وتؤذن, maka Islam ni, al-Islam ni, dia membenarkan dan mengizinkan an-nisa, perempuan, al-khuruj, keluar min baitiha lil amal. Baik, kita baca sekali lagi perenggan ini. Jadi kita dah siapkan 3 perenggan sebenarnya tentang kita bincangkan dulu fenomena orang perempuan keluar bekerjanya dari segi sebab, syarat-syarat dan
Apakah dia pandangan Islam? 3 perenggan kita bincang. Lepas ni, barulah kita bincang tentang kebaikan dan keburukan dia. Baik, kita baca sepintas lalu di sini. Hunaka ba'd an-nisa tahtaju ila al-khuruj min al-bayt li ajli talab al-ilmi wat-ta'allum wat-dirasa. Wa kama 'arafna hunaka asbab khassah li jawaz khuruj al-mar'ati min al-bayt lil-'amal. ممكن تريد المرأة أن تحصل على الأموال لنفقة الأسرة. ومن هذه النقطة نستفيد من قصة بنات رسولنا شعيب اللاتي قد خرجن من بيتهن لأجل الحصول على المياه وأبوهن شيخ عجوز. والمجتمع أو الدولة يحتاج إلى خدمة النساء في مجال التعليم والتربية، وهذه الأعمال تناسب للنساء. وكذلك هناك الأعمال الخاصة للنساء فقط ولا تناسب للرجال مثل الممرضة. وعلى كل هذه الأسباب تسمح وتؤذن الإسلام للنساء الخروج من بيتها للعمل. Okay? Dan kita tengok gambar ni surah Al-Wazirah wa Naibatul Wazirah, menteri dan timbalan menteri bagi hal ehwal wanita, keluarga, kebajikan dan masyarakat. Ini gambarnya. Inilah yang kita katakan contoh keperluan, ya, hajatul bilad, hajatul daulah ila khidmatin nisa. Baik. Jadi Ustazah harap kita sudah faham sebab-sebab yang membawa kepada bekerja, membawa kepada wanita bekerja. Baik, kita akan pergi ke slide seterusnya, iaitu isi yang keempat. Kita dah nak sentuh tentang mahasin. Sebab dalam soalan ini dia minta mahasin wa masawi, kebaikan dan keburukan. Jadi kita tak boleh tinggalkan kebaikan dan keburukan ni dalam karangan kita, mesti sebut. Dan sebaik-baiknya karangan yang mumtaz ialah dia letakkan topik ataupun isu yang penting dalam satu perenggan yang besar. Bukan dia join mahasin masawi itu dia buat satu perenggan. Jadi ceritanya sangat pendek. Tak, kita letak satu perenggan yang besar. Kita tengok slide seterusnya. Al-athar al-ijabiyah, kesan-kesan positif. Al-athar al-ijabiyah, kesan-kesan positif, iaitu al-mahasin lah. Ya? Baik, bila kita tengok tajuk tu tulis mahasin kan, maka kita boleh gunakan kalimah yang lain yang seerti dengan al-mahasin dalam karangan kita. Tapi jangan tinggalkan kalimah mahasin tu langsung kita tak guna dalam karangan, tak boleh. Ya, mesti kita guna juga perkataan-perkataan daripada soalan, dan kita boleh gunakan perkataan seerti yang lain dengannya supaya pemeriksa insya STAM ni tahu bahawa kita mempunyai sarwah lughawiyah yang banyak. Okey, di sini kita akan bincangkan tentang al-mahasin ataupun al-athar al-ijabiyah, kesan-kesan positif min khurujil mar'ah lil amal. Baik. Kita beritahu dulu dalam ayat yang pertama ini bahawa kesan-kesan yang baik ada banyak dan pelbagai daripada keluarnya wanita bekerja. Baik, kita start ayat kita. Wa minal ma'lum ladal jami'. Ini adalah penanda wacana lah. Dalam kita memulakan perenggan baru, maka kita boleh mulakan dengan wa minal ma'lum ladal jami'. Sebagaimana dah diketahui oleh orang ramai, anna hunakal athar al-ijabiyah al-kathirah wa mukhtalifah min khurujin nisa'i minal baiti lil amal. Okay, kita beritahu dulu ayat yang pertama, wa minal ma'lum ladal jami', dan sudah diketahui umum lah, anna hunakal athar al-ijabiyah, anna hunaka al-mahasin, maksud dia kita boleh gunakan dua-dua, anna hunaka al-mahasin wal athar al-ijabiyah. Di sana ada kebaikan dan kesan yang baik, al-kathirah yang banyak, wa mukhtalifah dan macam-macam, min khurujil mar'ati minal baiti lil amali, daripada keluarnya wanita bekerja.
Minha, okey, bila kita nak beri contoh, dah kita kata kasirah wa mukhtalifah tadi kan, kita kata banyak dan macam-macam. Jadi lepas tu, right after kita beritahu ianya banyak, mestilah kita bagi contoh. Bila kita nak bagi contoh, lafaz yang kita guna ialah ni lah. Minha, antaranya, lil husuli ala al-amwal li nafaqatil usrah. Ini adalah kesan yang baik, iaitu kerana hendak mendapatkan al-amwal, duit, li nafaqatil usrah. Wa kadzalika li imla'i hajatil ummati ila musahamatin nisa fi mayadini syatta. Wa kadzalika, dan begitu juga, li imla'i, untuk memenuhi, untuk mencukupkan, untuk memenuhi hajatil ummah, keperluan ummah, keperluan masyarakat, ila musahamatin nisa, kepada sumbangan perempuan, kepada saham orang perempuan, fi mayadinin syatta, dalam bidang-bidang syatta, yang pelbagai. وهذه الأدوار والأعمال آثار إيجابية, dan kita tambah ومحاسن للمجتمع والدولة. وهذه الأدوار, dan peranan-peranan ini, وهذه الأعمال, dan kerja-kerja ini, آثار إيجابية, ada kesan yang positif, للمجتمع والدولة, bagi masyarakat dan negara. وممكن أن نقول تقدم البلاد يأتي من طاقة الرجال وكذلك النساء. وممكن أن نقول, dan bolehlah kita katakan, وممكن أن نقول, dan mungkin kita boleh katakan, تقدم البلاد. تقدم makna taqaddum. Taqaddum maknanya kemajuan, kejayaan, kemajuan. Taqaddumul bilad, kemajuan negara. Ya'ti, datang, hasil. Ya'ti min taqatir rijal, datang dari tenaga lelaki. Wa kadzalika nisa, dan begitu juga dari tenaga orang perempuan. Kama qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagaimana firman Allah, bila kita nak sebut firman Allah dalam karangan, kita tulislah kama qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim. Jadi panjang lagi, panjang sikit. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Setengah mereka, orang mukmin lelaki dan orang mukminah perempuan ni, ba'duhum awliya'u ba'd, setengah mereka awliya, pembantu pada setengah yang lain. Jadi ini adalah al-athar al-ijabiyah min khurujil mar'ah, min khurujin nisa ilal amal. Dan kita tengok contoh di sini, dan surah jamilah wa ra'i'ah jiddan huna, doktorah, tabibah, doktor perempuan, ya. Inilah dia sumbangan yang diberikan oleh an-nisa fi majalil amal, dalam bidang pekerjaan. Alhamdulillah. Dan kita lepas ni akan pergi ke slide yang seterusnya, iaitu tentang al-masawi, ya, al-masawi. Al-masawi ini kita gunakan istilah baru, iaitu al-atharu as-salbiyah, kesan-kesan yang negatif. Yang positif ijabiyah, yang negatif salbiyah. Baik. Kita nak beritahu dulu bahawa tak syak lagi ada kesan-kesan negatif daripada keluarnya perempuan daripada rumah untuk bekerja. Okey, mimma la syakka fih. Mimma la syakka fih adalah tidak syak lagi.
Jadi kita mulakan karangan ni penanda wacana juga untuk kita mulakan karangan. Mimma la syakka fi, menunjukkan keyakinan kita bahawa memang tak syak lagi. Ya, memang tidak syak lagi. Anna mawjud al-athar as-salbiyah, bahawa adanya kesan-kesan negatif ataupun al-masawi. Dalam soalan tulis al-masawi kan, maka kita kena gunakan al-masawi juga. Jadi anna mawjud al-athar as-salbiyah wal masawi, dan keburukan, min khurujil mar'ati minal baiti lil amal, daripada keluarnya orang perempuan minal bait, dari rumah, lil amal, untuk bekerja. Baik. Dan apakah dia keburukan tu? Keburukan tu yang pertama ialah kekurangan kasih sayang di kalangan anak-anak, tidak adanya perhatian. Jadi kasih sayang tu apa? Al-hub, penjagaan, ar-riayah. Di sini kita tengok al-hub, ar-riayah, so al-inayah, ambil berat, prihatin. Jadi kita nak cerita ni, antara keburukannya ialah kita akan berdepan dengan masalah kurangnya kasih sayang, penjagaan, ya, dan keprihatinan ibu kepada anak-anak. Okay, ayat yang kita gunakan ialah nuwajihu mushkilah. Nuwajihu ni wajah kan, wajah maksudnya muka kita, wajah kita. Nuwajihu nak kita menghadapi, itu maksud Arab. Nuwajihu maksudnya kita menghadapi mushkilah, masalah, konflik, krisis. Kita menghadapi masalah, mushkilah, nuwajihu mushkilah, qillatil hubb, kurangnya kasih sayang, qillatil hubbi, kurangnya kasih sayang, war-ri'ayah, dan penjagaan, wal-inayah, dan keprihatinan, min qibalil ummahat. Min qibal ni maksudnya dari pihak, min qibalil ummahat, min qibalil ummahat, dari pihak ibu, lil aulad, kepada anak-anak. Betul tak? Betul kan? Nuwajihu mushkilah qillatil hubbi war-ri'ayati wal-inayati min qibalil ummahati lil aulad. Okey, jadi bila kita dah buka tentang masalah kurangnya penjagaan daripada ibu bapa kepada anak-anak, apakah akibatnya? Jadi kita beritahu pada ayat seterusnya dengan jelas. Wa hadha yuaddi ila al-mashakil al-ijtima'iyyah al-fattakah. Apa maksud fattakah? Fattakah ni maksudnya yang celaka, yang membahayakan, gitu. Wa hadha yuaddi ila, semua ini muskilah tadi tu. Wa hadha yuaddi ila al-mashakil al-ijtima'iyyah al-fattakah. Ini membawa kepada al-mashakil, masalah-masalah, krisis-krisis, konflik-konflik, al-ijtima'iyyah, kemasyarakatan, al-fattakah, yang bahaya, yang mencelakakan. Sebab kita tengok masalah-masalah sosial kan bila bermula daripada ibu bapa. Al-ummul masyghlah, kita cerita lagi ibu yang sibuk ni macam mana? Al-ummul masyghlah la tahtamu lil aulad. Betul tak? Al-ummu al-masyghlah, ibu yang sibuk, la tahtamu lil aulad, tidak mengambil berat anak-anak. La tahtamu lil aulad. Al-ummul masyghlah, seorang ibu yang sibuk, la tahtamu lil aulad. Mudah saja ayat dia. Tak mengutamakan, tak menjaga, tak mengambil berat lil aulad, kepada anak-anak. Kita dalam karangan, dalam insya, kita boleh tanya sebenarnya, lepas tu kita jawab sendiri. Wa kaifa yakun hadhil aulad, dan bagaimana jadi kepada anak-anak ini? Wa kaifa yakun hadhil aulad, dan apa nak jadi anak-anak ini? Kaifa yakun, bagaimana jadi pada anak-anak ini? Kita tak boleh tanya di situ. Wal mar'atu tuwa, di situ, habis di situ. Dan satu lagi nak cerita tentang fitnah kat tempat kerja. Wal mar'atu tuwajihul fitnatal kabirah min al-ikhtilat fi makanil amal allati tuaddi ila infiraqil usrah wa adami, mungkin ni minta maaf ni, hamzah patutnya di bawah, wa adamil yaqin baina zawji wa zawjati. Ini bahaya. Kesan buruk, al-asar al-ijabiyah ataupun al-masawi min khurujil mar'ah ila al-amal ni, satu lagi ialah
wal mar'atu tuwajihul fitnah al-kabira. Orang perempuan ni dia akan menghadapi, tuwajihu, dia akan menghadapi al-fitnah al-kabira, fitnah yang besar. Fitnah ni maksudnya bahayalah, perkara yang tak baik. Al-fitnah al-kabira, yang besar. Minal ikhtilat, daripada pergaulan bebas. Fi makanil amal, di tempat kerja. Allati tuaddi ila infiraqil usrah, yang tuaddi ila, membawa kepada infiraq. Ya, membawa kepada infiraq maksudnya perpecahan dalam keluarga, bercerai-berai gitu. Infiraq, al-usrah. Wa adamil yaqin, dan tiada keyakinan. Baina zauji, tiadanya kepercayaan, keyakinan. Baina zauji wa zaujati, antara suami dengan isteri dia. Kan banyak berlaku masalah dalam masyarakat. Wa hunaka al-athar as-salbiyah al-ukhra allati tufsidul mujtama' ala wajhil umum. Okey, dan selain pada tu kita nak beritahu ada banyak lagi lah masalah-masalah lain, kesan-kesan negatif yang lain. Okey, wa hunaka al-athar as-salbiyah wal masawi al-ukhra. Jangan lupa perkataan masawi dalam soalan. Wa hunaka, dan di sana, al-athar as-salbiyah, kesan-kesan negatif, wal masawi al-ukhra, yang buruk, al-ukhra, yang lain, allati tufsidul mujtama', yang memusnahkan, tufsidu, memusnahkan, menghancurkan, al-mujtama', masyarakat, masyarakat, ala wajhil umum, secara umumnya lagi. Jadi kita dah kemukakan berapa bahaya ataupun kesan buruk daripada al-masawi, keburukan daripada keluarnya wanita bekerja ni. Kita beritahu bahawa pertamanya qillah ni, qillatul hub, kurangnya kasih sayang, wal riayah wal inayah min qibal al-ummahati al-aulad. Satu. Kemudian kita beritahu wal mar'atu tuwajihul fitnah al-kabirah min al-ikhtilat, dan orang perempuan ni akan menghadapi fitnah. Ya, fitnah ni keburukan yang besar daripada al-ikhtilat, daripada pergaulan bebas di tempat kerja. Lepas tu dia akan membawa kepada infiraq al-usrah, perpecahan dalam keluarga, wa adamul yaqin baina zauji wa zaujati, dan tidak ada keyakinan antara suami isteri. Jadi hunaka ada athar salbiyah wa masawi al-ukhra. Ya, ada lagi kesan-kesan negatif yang lain, yang banyak lagi, yang allati tufsidul mujtama', yang merosakkan masyarakat, musnahkan masyarakat, menghancurkan masyarakat ala wajhil umum, secara umum. Baik, kita akan baca sekali lagi perenggan ini. Al-athar as-salbiyah ataupun al-masawi, keburukan, al-athar as-salbiyah, kesan negatif. ومما لا شك فيه أن موجود الآثار السلبية من خروج المرأة من البيت للعمل. نواجه مشكلة قلة الحب والرعاية والعناية من قبل الأمهات للأولاد، وهذا يؤدي إلى المشاكل الاجتماعية الفتاكة. الأم مشغولة لا تهتم للأولاد، فكيف يكون هذه الأولاد؟ والمرأة تواجه الفتنة الكبيرة من الاختلاط في مكان العمل التي تؤدي إلى انفراق الأسرة وعدم اليقين بين الزوج وزوجته. وهناك الآثار السلبية والمساوئ الأخرى التي تفسد المجتمع ala wajhil umum. Okay, dan ni sajalah Ustazah letak gambar hiasan di sini. Hal anta ma'a aw diddu qanun man'il ikhtilaf. Hal anta, adakah anda, ma'a maksudnya pro lah, pro sokong lah, bersama. Pro, aw diddu, ma'a aw didd, pro ataupun kontra, ataupun tak sokong. Sokong atau tak sokong. Sokong maknanya ma'a. Kalau lawan, tak sokong, diddu. Hal anta ma'a atau diddu qanun man' al-ikhtilat, undang-undang larangan pergaulan bebas. Adakah anda sokong? Sokong tak? Ya. Jadi respon anda macam mana? Alhamdulillah kita sudah
menyelesaikan 5 anasir bagi karangan kita, tajuk Khurujul Mar'ah ilal Amal, dan kita nak tengok pula Al-Khatimah. Alhamdulillah. Kita bagi khatimah ni, khatimah yang saya buat ni dia sesuai sebenarnya dengan tajuk-tajuk yang lain. Ya, jadi kamu boleh ambil je tajuk, dan dia ada tukar di sini sikit ya. Tukar di sini sikit ya. Tukar di tentang Khuruj Mar'ah ilal Amal ni dekat sini je tukar. Wa mimma naqashna sabiqan zahiran lana. Okay, ni biasalah tanda wacana. Mimma naqashna sabiqan, daripada apa naqashna yang kita bincangkan sabiqan tadi. Sabiqan maksudnya madian tadi, zahiran lana, zahirlah kepada kita, jelaslah kepada kita. Anna li khurujil mar'ati ilal amal, bahawa bagi isu keluarnya wanita untuk bekerja, mahasinun wa masawi, ada kebaikan, ada keburukannya. Lil ummati wal watani wal sya'bi wal daulah, kepada ummah, kepada watan, tanah air, kepada sya'bi, rakyat, wal daulah, dan negara. Fahayya ma'an, kita ajak di akhir karangan, kita ajak fahayya maksudnya jom, marilah, ma'an, bersama-sama, nufakkir anhu, kita fikir tentangnya, wa nas'a min ajli, dan kita berusaha. Nas'a ni maksudnya nahnu, dan kita berusaha, min ajli, dan kita berusaha, min ajli, wa nas'a min ajli tahqiqi, kita berusaha untuk tahqiq. Tahqiq ni mencapai. Kullar raja maksudnya semua harapan. Wal amal, cita-cita. Wal ghayat, matlamat. Al manshudah, yang diharap-harapkan. Baik, kita baca sekali lagi Al-Khatimah ini. Mimma naqashna sabiqan zahiran lana anna li khurujil mar'ati ilal amali mahasinun wa masawi'un lil ummati wal watani wal sya'bi wal daulah. Fahayya ma'an, jom sama-sama. Fahayya ma'an, nufakkir anhu, kita fikir tentangnya. Wa nas'a min ajli tahqiqi kulli raja wal amali wal ghayati al manshudah. Okay, dan kita tengok ni gambar orang yang bekerja di kilang, bagaimana sibuknya sebuah negara yang maju. Jadi adakah kita fikir sekarang, perlukah, bolehkah, patutkah, ya, khurujul mar'ah ilal amal. Ya, jadi jelas sudah kepada kita bahawa Islam bukanlah mengharamkan itu, mengharamkan ini, melainkan Islam menunjukkan kepada kita cara hidup yang baik, yang sejahtera, yang penuh kebaikan untuk semua pihak. Jadi kita fikirlah, sekiranya kita nak keluar dari rumah, mestilah dengan alasan dan sebab-sebab yang syar'i. Ya, Ustazah pesan kepada diri Ustazah sendiri dan anak-anak semua, kalau kita nak keluar rumah, sepatutnya kita berada di rumah. Sepatutnya orang perempuan ni adalah berada di rumah. Tapi kalau nak keluar juga, mestilah ada sebab-sebab yang syar'i. Sebab kita dah bincangkan tadi, apa bahaya-bahayanya kepada orang perempuan bila berada di luar rumah. Maka apabila selesai saja kerja kita di luar rumah, maka segeralah pulang, cepat-cepatlah balik. Ya, sebab rumah al-bait ni ahsanul makan lil mar'ah. Ahsanul makan. Rumah ni adalah tempat yang terbaik untuk seorang perempuan. InsyaAllah apa yang kita bincangkan hari ini memberikan manfaat, pengajaran, keinsafan kepada kita semua untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik, satu, dan juga untuk kita mendapatkan input, mendapatkan bimbingan, panduan bagaimana menulis karangan yang baik dalam peperiksaan STAR, insyaAllah. Jadi Ustazah doakan mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini memberikan manfaat kepada anak-anak semua, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di siaran yang akan datang. Ustazah doakan supaya semua pelajar-pelajar semua mendapat kejayaan
di dunia dan akhirat insya-Allah. Dan Ustazah akhiri dengan doa, Allahumma ja'alna minal najihin wal faizin wal mutafawwiqin wal mumtazin fil imtihan fid din fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.